Saya orang bumi. Orang bumi yang saya duduk di bumi ini, mana-mana di bumi ini adalah home saya, rumah saya. Christine Rouhani Longuet merupakan seorang wanita luar biasa yang berasal dari Paris, Perancis, namun telah menetap di Terengganu sejak puluhan tahun lalu dan fasih bertutur dalam dialek negeri itu. Dia pertama kali tiba di Terengganu pada tahun 1971 dengan tujuan menempah sebuah kapal layar untuk berlayar merentasi lautan Pasifik. Selepas membuat tempahan kapal layar di Pulau Duyung, Rouhani berlayar sehingga ke Vietnam, namun perjalanannya tidak dapat diteruskan berikutan perang yang berlaku di negara itu, lalu berpatah balik ke Pulau Duyung. Kehadirannya ke negeri itu didorong oleh minat mendalam terhadap budaya serta seni bina tradisional tempatan. Rouhani yang juga pernah menjadi wartawan sambilan tertarik dengan keindahan dan kepelbagaian seni pembuatan bot kayu tradisional yang menjadi identiti masyarakat Pulau Duyung selepas terbaca dalam sebuah buku berbahasa Perancis mengenai tukang bot mahir di kampung itu. Keunikan industri pelayaran tempatan, budaya masyarakat setempat serta seni bina Melayu yang menawan telah mendorongnya untuk menetap secara tetap di Pulau Duyung pada tahun 1975. Pada tahun 1982, Rouhani menjalankan kajian berkaitan perubatan tradisional Terengganu untuk beberapa firma dan institut di Perancis. Hasil penyelidikan dan pengamatannya telah diterjemahkan dalam beberapa penulisan ilmiah dan artikel, antaranya Kulit Manis, Rasa Warisan Terengganu, Menelusuri Jati Diri dan Bab Perahu Penis, peranan tukang dalam penciptaan kapal layar di Terengganu. Sepanjang hidupnya, Rouhani terlibat dalam pembinaan 7 buah kapal bersama suaminya dengan kerjasama beberapa tukang bot mahir di Pulau Duyung, termasuk projek Jun Bahtera yang disiapkan pada tahun 1980. Dia turut mengendalikan rumah tamu milik keluarganya, Awis Yellow House, yang dibina di atas kawasan Paya Bakau, Sungai Terengganu. Dalam perjalanan hidupnya di Malaysia, Rouhani menyesuaikan diri dengan komuniti tempatan dan berkahwin dengan Allahyarham Wan Othman Wan Abdullah, seorang pembuat kapal dan anak seorang imam di situ, serta membina keluarga yang dikurniakan 8 anak, cucu dan cicit. Ibu kepada bekas pemenang Dewi Remaja 1995-1996 dan pelakon era 90-an Wan Khatijah Wan Othman bukan sekadar menetap di kampung itu tetapi menjadi sebahagian daripada komuniti, mempelajari bahasa, budaya dan cara hidup tempatan dengan penuh dedikasi. Selain aktif dalam kehidupan sosial, Rouhani juga mempunyai pencapaian akademik yang menakjubkan. Dia memperoleh ijazah sarjana muda dalam sejarah dari Universiti Sorbonne, Paris dan ijazah sarjana dalam seni bina dari Universiti Teknologi Malaysia. Namun, pencapaian paling mengagumkan ialah apabila dia berjaya menamatkan pengajian PhD pada usia 81 tahun dari Universiti Malaysia Terengganu UMT dalam bidang ekologi manusia dan etnobotani. Tesisnya bertajuk Tempat Tumbuhan dan Masyarakat di Terengganu, penilaian berdasarkan 2 era yang mengambil masa lebih 10 tahun untuk disiapkan. Kejayaan ini membuktikan bahawa usia bukan penghalang untuk menimba ilmu dan menyumbang kepada pengetahuan masyarakat. Selain akademik, Rouhani juga terkenal sebagai penulis dan penggiat budaya. Dia telah menulis beberapa buku seperti Amabah, An Architect's Journey and the Visible Trail of Chang Fei-ming yang mengisahkan pengalamannya serta dokumentasi tentang seni bina, budaya dan komuniti setempat. Dia turut membuka sebuah perpustakaan kecil dengan nama Pustaka Rouhani Pulau Duyung yang menjadi pusat ilmu dan tempat rujukan bagi penduduk kampung, terutamanya generasi muda. Melalui usaha ini, Rouhani menunjukkan bahawa minat terhadap ilmu dan budaya boleh disalurkan untuk memberi manfaat kepada komuniti, bukan sahaja dari segi akademik tetapi juga dari segi pemeliharaan warisan budaya. Namun, kisah hidup Rouhani tidak hanya dipenuhi keindahan bahasa dan budaya. Dia turut berdepan ujian besar apabila anak serta cucunya pernah terperangkap dalam gerakan Al-Arkam, sebuah kumpulan kontroversial pada era 1980-an yang juga dikaitkan dengan GISB Holdings Sendirian Berhad. Situasi ini meninggalkan kesan trauma yang mendalam kepada keluarganya. Dengan penuh keberanian dan kasih sayang, Rouhani berjaya membawa anak dan cucunya keluar daripada pengaruh gerakan Al-Arkam dari
dari sebuah rumah di Sungai Penchala, Selangor sekitar tahun 1980-an. Tindakan itu diambil bagi memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka selepas dia menyedari terdapat sesuatu yang tidak kena dalam sistem kekeluargaan yang diamalkan oleh gerakan berkenaan, termasuk pengasingan ahli keluarga dan kawalan ketat terhadap kehidupan kanak-kanak melalui disiplin yang ekstrim. Rohani menyedari penglibatan anak perempuannya dalam Al-Arkam dan melihat dengan jelas bagaimana cucu-cucunya termasuk Sabrina Bolivar hidup dalam keadaan penuh tekanan, sering dipisahkan daripada ibu bapa serta terdedah kepada pengabaian pendidikan dan trauma mental. Baginya, perkara ini bukan sekadar membimbangkan tetapi memerlukan tindakan segera supaya anak dan cucunya tidak terus menderita dalam sistem yang menindas itu. Pada pertengahan 1980-an, Rohani mula merancang langkah-langkah untuk membebaskan keluarga daripada pengaruh gerakan tersebut. Dia mengamati struktur Al-Arkam dan memahami bahawa keluar begitu sahaja bukan perkara mudah kerana kumpulan itu sangat tegas dan mengawal ahli-ahlinya. Dengan pengetahuan mendalam tentang budaya tempatan dan pengalaman hidupnya, Rohani membina strategi untuk membawa anak dan cucunya keluar dengan selamat tanpa menimbulkan risiko bahaya yang lebih besar. Menjelang akhir 1980-an, dia mengambil langkah berani dengan menghubungi pihak berkuasa tempatan, menjelaskan situasi anak dan cucunya serta meminta bantuan supaya mereka boleh meninggalkan komuniti itu secara sah dan selamat. Proses pemisahan diurus dengan teliti untuk memastikan cucu-cucunya dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar komuniti itu tanpa trauma lebih mendalam. Sekitar tahun 1989 hingga 1990, usaha Rohani akhirnya membuahkan hasil apabila anak dan cucunya termasuk Sabrina berjaya dipisahkan daripada pengaruh langsung Al-Arkam. Mereka kini boleh meneruskan pendidikan formal dan hidup dalam persekitaran yang lebih stabil dan selamat. Rohani tidak berhenti setakat itu. Dia terus mendampingi cucu-cucunya, memberikan sokongan emosi dan memastikan mereka memahami pengalaman traumatik yang pernah dialami. Dia membantu mereka membina keyakinan diri dan menyesuaikan diri dengan kehidupan normal yang hampir tidak pernah dialami semasa berada dalam komuniti itu. Sepanjang tahun 1990-an dan seterusnya, Rohani memastikan cucu-cucunya mendapat pendidikan yang sewajarnya dan peluang untuk hidup seperti kanak-kanak lain. Pengorbanan dan peranannya sebagai mentor serta pelindung memberi kesan yang besar pada kehidupan Sabrina Bolivar yang kini aktif di media sosial dan sering berkongsi pengalaman keluarganya untuk memberi inspirasi tentang keberanian, kasih sayang dan nilai kekeluargaan. Sabrina Bolivar, seorang content creator yang kini menetap di Paris, Perancis, menceritakan kisah keluarga yang penuh liku dan menarik perhatian ramai. Kisah ini bermula daripada penglibatan keluarganya dengan gerakan Al-Arkam. Ayah Sabrina merupakan salah seorang anggota kanan gerakan ini dan keluarganya turut terlibat dalam sistem yang mengawal kehidupan harian anak-anak secara menyeluruh. Sabrina mendedahkan bahawa ayahnya mempunyai ramai anak dari berbagai perkahwinan dan hanya akan berjumpa dengan mereka kira-kira sekali setiap 2 tahun. Ayahnya meninggal dunia ketika Sabrina baru berusia 17 tahun, meninggalkan kenangan yang penuh dengan kesedihan dan kehilangan. Ibunya Mariam yang ketika itu pelajar cemerlang dalam jurusan perubatan di sebuah universiti tempatan sanggup meninggalkan pengajian untuk menyertai gerakan Al-Arkam dan terlibat secara aktif di dalamnya. Pada awalnya, ibunya dipujuk untuk menyertai kumpulan itu oleh seorang wanita ahli gerakan. Dia kemudian berkahwin dengan ayah Sabrina sebagai isteri keempat tanpa sepenuhnya memahami sistem poligami yang diamalkan dalam komuniti itu. Salah seorang isteri ayahnya merupakan anak perempuan pengasas Al-Arkam, Asy'ari Muhammad. Sabrina yang juga merupakan kakak kepada pempengaruh Iza Bolivar mendedahkan bahawa ibunya mengalami trauma serius termasuk kemurungan selepas bersalin akibat tekanan hidup dalam komuniti yang mengawal dan menindas. Kanak-kanak sering dipisahkan daripada ibu bapa serta ditempatkan dengan orang dewasa yang tidak dikenali, manakala keperluan asas seperti kebersihan dan pendidikan diabaikan. Dia turut berkongsi pengalaman membesar dalam komuniti Al-Arkam yang disifatkannya tidak sesuai untuk kanak-kanak dengan keadaan hidup yang sukar dan tidak terurus. Adik-beradiknya terpaksa berkongsi satu tuala manakala tahap kebersihan yang rendah menjejaskan kesihatan serta memberi kesan mendalam terhadap psikologi dan rasa selamat kanak-kanak. Sabrina menggambarkan
Keseluruhan pengalamannya membesar dalam komuniti tersebut sebagai living hell atau kehidupan seperti neraka. Menurutnya, bukan sahaja dirinya terkesan, malah semua kanak-kanak lain turut mengalami pengasingan daripada keluarga, isolasi sosial dan tekanan mental yang berpanjangan sehingga memberi kesan jangka panjang terhadap emosi serta perkembangan mereka. Cerita Sabrina mengenai pengalaman pahitnya dalam Al-Arkam membuka mata ramai pihak tentang realiti kehidupan dalam kumpulan yang menindas dan mengasingkan ahli keluarga. Kisah rohani pula bukan sekadar tentang keberanian seorang nenek tetapi juga tentang kasih sayang, ketabahan dan keazaman untuk memastikan generasi berikutnya tidak mengalami penderitaan yang sama. Sekian.